Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia dan salam sejahtera Asia. Semestinya hari yang baru, bulan yang baru, 4 September 2021, Sejahtera Asia bersiar langsung kepada anda dan ditemani saya, Fatah Burhanuddin dan si cantik molek Sharon Kezia. Macam mana weekday Sharon? Banyak tak dengan kerja-kerja? Tapi sebelum itu Kang Fatah, apa? hari ini adalah hari yang istimewa 14/9. Oh, iya ke? Kenapa istimewa? Birthday saya Fatah. Oh, birthday dia rupanya. Fatah Happy lupa lah. birthday to you. Happy birthday to Sharon yang cantik. Happy birthday to you. Saya mendoakan Sharon sejahtera, aman, sihat, dibagi rezeki yang melimpah ruah, dan pada musim-musim pandemik ni Sharon, kita sentiasa kena cekal. Betul. Dan awak cakap apa? Sentiasa Jaga diri jaga sendiri. dirilah. Prihatin dengan persekitaran. Thank you Betul. Fatah. Fatah apa khabar? Sihat, alhamdulillah Sharon. Dan kita pun juga pada musim macam ni, macam mana saya cakap tu Sharon kan, kita kena titikkan berat kesihatan kita sebab itu penting. Dan Betul. kita kini telah orang cakap dah lengkap pengambilan dos, dan Sarawak juga merupakan antara negeri yang pertama yang hampir 80% penduduk yang daripada golongan dewasanya telah diberikan dos lengkap dalam usaha untuk mencapai immunity kelompok ini Sharon. Jadi Yalah, kita syukurlah tu. bersyukurlah. Jadi kepada yang 20% tu Fatah, Fatah kata 80% kan. Jadi kepada yang 20% tu, jika anda masih belum mendaftarkan diri, segeralah berbuat demikian di aplikasi MySejahtera, atau anda boleh pergi saja di mana-mana klinik kesihatan yang berdekatan untuk meminta bantuan petugas-petugas di sana untuk mendaftarkan anda di aplikasi MySejahtera. Amat penting untuk kita mendapatkan vaksinasi Fatah. Dan betul itu Sharon. Dan baiklah, untuk topik kupasan kita hari ini adalah mengenai semua tentang prihatinnya kita terhadap haiwan. Yang pertama, untuk topik yang pertama kita akan mengupas tentang bakti menyelamatkan haiwan jalanan. Dan yang kedua, topiknya lebih kurang sama tetapi berbeza. Tetamu jemputan kita itu menyelamat dan amal membantu haiwan jalanan. Jalanan. Jadi kalau kita dua tetamu kita ini Fatah, kita boleh katakan mereka ini sangat prihatin dan sangat bertanggungjawab apabila mereka mengambil inisiatif. Seperti saya katakan di sini, menggunakan duit sendiri, sumber sendiri untuk membantu haiwan-haiwan jalanan tu. Jadi ini saya rasa sangat terharulah kerana ada golongan-golongan tersebut yang membantu haiwan-haiwan di jalanan. Betul tu Sharon. Jadi macam biasa, sebelum kita memulakan hari anda, kami akan berkongsi dengan anda mengenai info-info terkini. Tapi disebabkan hari ini kita mengupas mengenai haiwan, jadi kami ingin berkongsi dengan anda tips-tips penjagaan si comel. Tapi bukan si comel Sharon. Si comel kucing. Mentang-mentanglah dia suka kucing. Untuk pengetahuan penonton di rumah, Fatah ni pencinta kucing. Banyak kucing dia dekat rumah. Kan, memelihara seekor kucing ni merupakan pengalaman yang mampu memberi anda keseronokan dan teman yang bertahun lamanya. Dalam erti kata lain, perasaan memelihara seekor kucing ini adalah seperti menjadi ibu bapa itu sendiri. Ia merupakan satu tugas yang bukan mudah ya Sharon. Bukan mudah. Sebab dengan ganjarannya yang tidak ternilai apabila anda memerhatikan anak kucing anda bermain, belajar dan membesar. Di sini saya dengan Sharon ingin berkongsilah kepada anda penonton-penonton kat rumah tips-tips menjaga kucing anda untuk memberikan permulaan yang terbaik untuk kucing anda. Okey, yang pertama, pastikan ada peralatan tempat tidur. Si comel ini perlu berasa selamat dan terjamin, terutamanya ketika mereka mula sampai di rumah. Tempat tidur yang selesa memberikan mereka kesan yang mendalam dan membuatkan mereka dengan rasa selamat. Tempat tidur khas kucing seperti bakul ataupun kotak cardboard ini dilapik dengan selimut ataupun tuala lama, boleh orang cakap apa, boleh menjadikan tempat yang selesa untuk mereka tidur, asalkan bersih dan selesa dan selamat untuk ditidurkan. Yang kedua adalah latihan ke tandas. Ini saya selalu mengajak anak-anak kucing saya untuk pergi ke tandas Sharon, sebab saya ini untuk mengajar mereka untuk menjaga kebersihan juga. Bukan ini saya nak protes si Fatah. Bukan. Saya tak tahu dekat kawasan rumah saya tu banyak kucing suka nak menjadikan tempat parking saya, terutama supaya tempat nak letak alas kaki tu sebagai tandas dia orang lah Fatah. Ni saya tak puas hati ni Fatah. Adik Fatah kongsikan pasal yang penjagaan tandas tu agak menarik di sini. Macam mana Fatah mengajar kucing tu?
kucing ni merupakan binatang yang pembersih sebenarnya ya. Aha. Dan latihan ketandas pada asasnya merupakan sesuatu yang mudah. Walaupun lama kelamaan anda mahu si comel ini membuang najisnya di luar rumah sebenarnya. Betul. Tapi disarankan untuk menyediakan dulang ataupun bekas najis untuk minggu-minggu pertama sementara ianya membiasakan diri dengan keadaan sekeliling. Lama-lama bila kita alihkan tempat bakul tu, tempat pembuangan najis tu, dia akan sendiri pandai mencari tempat dari dalam tandas itu untuk berak. Itu membuang najis itu untuk kucing saya, tapi kucing orang lain saya tak tahulah. Tapi kucing saya memang kalau nak berak dia tahu. Dia ada tempat lah kan. Macam kucing saya, dia memang tidur dengan saya 24 jam. Pukul 5 pagi dia akan mengiau. Itu memberi tanda dia nak makan, nak berak. Yang ketiga adalah tindak balas nama kucing. Tindak balas nama kucing ni sangat penting untuk kita yang bertuan. Kucing yang ada tuan, bagi melatih kucing anda memberi tindak balas terhadap nama yang diberikan, panggil nama si comel itu setiap kali anda bermain, membelai, memberi makan dan bercakap dengannya. Jadi itu antara sedikit perkongsian daripada Fatah di mana saya sangat tertarik berkenaan yang Fatah mengajar kucing tu pergi ke tandas seperti seolah latihan. Tu lah yang saya tak puas hati dengan kucing di kawasan perumahan saya tu, Fatah. Asyik membuang di kawasan tempat alas kaki saya lah, kadang-kadang bawah kereta lah. Sekali dua tu Fatah, okey lah kan. Betul. Kalau dah hari-hari ni naik panas lah juga kan. Tapi kita tapi kita sebagai manusia ni kita harus berfikiran rasional lah, matang lah. Kita anggap bahawa dia binatang, dia tak boleh berfikir. Jadi kita sebagai manusia ni, kita boleh berfikir dengan waras ni, jadi kita ambil inisiatif lain lah. Kadang-kadang saya curahkan klorok di kawasan tempat parking tu supaya dia tak suka, dia tidak suka bau tersebut, dia akan menghindari bau tersebut. Jadi selepas ni kita akan bersama dengan tetamu kita untuk mengupas topik-topik yang menarik seperti yang dikongsikan oleh Fatah sebentar lagi. Semuanya dalam Sejahtera Asia. Boleh share dengan hari ni tau. Baik, kembali bersama dengan saya Fatah Bolhanuddin dan Syarin Kezia dalam Sejahtera Asia. Kali ini segmen Bakti menyelamatkan haiwan jalanan. Sejak pandemik melanda seluruh dunia, bukan sahaja manusia terkesan dengan penularan COVID-19 ini. Malah haiwan seperti kucing, anjing, jalanan turut terkena timpiasnya. Situasi semasa telah menyebabkan banyak haiwan comel ini terbiar tanpa makanan sehingga ada yang mati kerana kelaparan. Jadi untuk mengupas topik ini dengan lebih lanjut, kita bersama dengan Cik Tuti Burdiati binti Haji Suratman, pengurus Tutis Boarding dan Tutis Shelter. Selamat datang Cik Tuti, sihat? Selamat datang. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sudah menyala hari ini. Warna merah. kegemaran merah. Semerah padi. Baik, mungkin Cik Tuti boleh memperkenalkan diri Cik Tuti. Siapakah gerangan insan yang berhati mulia ini yang menolong-nolong haiwan ni? Okey, saya Tuti Burdiati binti Haji Suratman. Okey, saya adalah seorang pengurus Tutis Boarding dan Tutis Shelter. Saya juga seorang individual feeder, rescuer dan juga adopter kepada kucing-kucing jalanan. Saya saya bergiat aktif dalam bidang penyelamatan kucing jalanan ini semenjak 12 tahun lepas. Masa tu saya baru saja berhijrah balik ke kampung kucing sebab saya dah terlalu lama duduk dekat Kuala Lumpur. Saya berhijrah balik. Lepas tu ada satu saya sifat sayang kucing tu memang actually dah dari saya berusia 6 tahun daripada didikan daripada arwah mak dan ayah. And then mereka sering macam memberitahu kami dia cakap jangan sakiti haiwan. Kalau jumpa haiwan bagi makan. Tak rugi, tak salah bagi makan haiwan. Betul. So secara tidak langsung saya jadi mempunyai sifat kasihan, keibuan kepada kucing-kucing jalanan. Saya adalah seorang pesakit asma kronik.
Saya memang kalau orang melihat saya, bila saya cakap saya sakit asma, asma, saya boleh megang pusat, saya boleh kena bulu. Tapi bekas hati saya terlalu kuat untuk menyelamatkan mereka. Jadi perkara itu saya ketepikan sebab saya tidak mahu asma saya itu menjadi penghalang antara saya dan haiwan. Sebab siapa lagi kalau bukan kita yang menolong haiwan tu kan? Sebab haiwan tu kalau sakit, kalau lapar, dia tak boleh lapar minta makan, dia cuma miau. So kita sebagai manusia yang ada akal, kita tolonglah haiwan. Sepanjang penglibatan saya 12 tahun dalam bidang penyelamatan haiwan jalanan, saya telah menyelamatkan lebih daripada 150 ekor kucing dan juga anjing lah. Kalau anjing tu saya selamatkan and then saya akan kawan akan tolong saya adopt. Tapi kalau kucing, kalau sudah saya selamatkan, saya akan selamatkan, saya bawa pergi ke klinik haiwan, Animal Central Veterinary. Saya akan macam kalau yang sakit kanser ke, sakit FIP, spora apa semua, so saya akan bagi mereka duduk di hospital, kuarantin di hospital, biar doktor haiwan yang merawat mereka. Dari segi perbelanjaan tu memang terlalu besar. Tapi sebab niat saya ingin menyelamatkan mereka dan saya akan berasa tenang apabila saya sudah menyelamatkan mereka. Jadi saya rasa insya-Allah akan ada rezeki datang. Betul. Jadi saya sebenarnya sekarang saya memang sudah 2 bulan saya sudah berhenti kerja. Fully saya menjaga kucing-kucing, saya menjadi feeder. Saya rasa saya seronok. Sebab sebelum ni memang saya bekerja. Pergi kerja pagi, tengok binatang, tengok haiwan, tengok kucing, berhenti ambil makan. And then kucing-kucing pun sentiasa menunggu kehadiran saya. Macam dah tahu. So jadi lagipun di rumah shelter masa tu kakak yang tolong jaga. Boarding pun kakak yang tolong jaga. Saya seawal pukul 4 pagi. Memang setiap hari saya sudah bangun. Saya kemaskan shelter, bagi makan. And then after that, azan subuh, saya stop, saya mandi. After subuh, saya continue dengan yang dalam shelter, dalam boarding. After that, saya mandi lagi, siap-siap. And then terus pergi kerja. So, saya rasa penat. Dalam perjalanan pergi kerja, kalau saya tengok kucing apa semua, nak berhenti bagi makan. Saya akan membantu mereka. Itulah Jadi orang kalau cakap. kita lihat tu memang ada usaha di situ menggunakan pembelanjaan sendiri yang saya kira memang banyak. Mungkin boleh kongsikan dengan penonton anggaran kasar sebulan pembelanjaan untuk merawat, untuk memberi makan kucing tersebut. Anggaran kasar, belanja bulanan makanan termasuk perubatan lebih daripada 5,000 sebenarnya. Itulah kita cakap pengorbanan seseorang yang bila pencinta kucing, pencinta haiwan. Macam saya pencinta kucing ya, Puan Tuti. Saya merasakan bila dapat macam kita kesian lah. Ada orang, tapi ada segelintir yang saya tidak tahu kenapa mereka jahat sangat dengan haiwan sebegini, sedangkan mereka tidak mengacau kita orang manusia ni. Mereka tidak mengacau yang kita mempunyai akal ini, tapi kita ada bersifat yang jahil sebegini. Jadi bagaimana Cik Tuti memperolehi ilham itu tersebut untuk membina tempat perlindungan bagi haiwan ini? Okey. Sebenarnya timbulnya ilham pembinaan Tuti Shelter ini sebenarnya memang sudah lama saya impikan. Disebabkan di backyard rumah dia ada satu tempat tu yang kosong. So kakak saya cakap lebih baik kita bina satu penempatan kucing
sementara ni lah mengikut bajet yang kita ada. So bina masa tu tak fully macam bumbung belum ada, apalagi cuma just konkrit biasa and then tepi-tepi, sebab dekat tepi-tepi rumah cuma ada awning. So kita susun dia punya cage dekat situ, kandang dekat situ. So kita tudung dengan canvas apa semua kan. So bermula dari situ sebab masa tu saya masih bekerja. So top up sikit, kakak tolong, apa semua tolong. So saya hari-hari, saya memang selalu tiap-tiap hari memang ada seekor kucing saya tolong, yang kaki 3, yang baru kena potong kakinya dengan orang, yang tak ada mata, yang dilanggar, apa semua memang saya ada bawa balik. So dari situ memang keinginan yang kuat untuk membina satu shelter, didorong pula dengan kakak memang supportive. Arwah mak, masa tu arwah mak ada lagi, arwah ayah, bapa pun ada. So mereka memang supportive. So everything berjalan lancar dengan supportive dari supporting daripada keluarga. Itulah kita cakap, pecinta kucing ni mereka sanggup saja buat apa saja. Dan topik ini agak tersentuh. Memang dekat sangat di hati saya sebab saya tahu macam mana perasaan kucing-kucing jalanan ini bila mereka tidak dapat makan, ada yang kurus, ada yang keding sampai tidak dapat nak bernafas untuk seketika. Jadi kita akan puji juga sikap Cik Tuti ni yang Fatah, sebab kita dapat lihat pergomanan dia bertungkus lumus, sanggup mengeluarkan wang sendiri, sanggup mengeluarkan orang kata titik peluh sendiri untuk semata-mata menjaga dan memelihara kucing-kucing dan anjing-anjing yang terbiar. Selepas ni kita akan mengetahui apakah cabaran yang dihadapi oleh Cik Tuti sepanjang menjadi penyelamat kepada haiwan-haiwan terbiar ini, semuanya dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi bersama saya Sharon Kezia dan juga Fatah bersama dengan tetamu kita Cik Tuti, dengan topik kita pada pagi ini, bakti menyelamatkan haiwan jalanan. Seperti yang dikongsikan oleh Cik Tuti sebentar tadi ya Fatah, memang kita dapat lihat betapa besarnya pengorbanan beliau, dan kita dapat lihat di sini bahawa terdapat juga segelintir golongan masyarakat yang masih bertindak kejam terhadap haiwan-haiwan terbiar ini. Terlihat yang banyak dikongsikan oleh Cik Tuti yang menyelamatkan haiwan yang cacat, yang dikatakan sakit, terpotong kaki itu semua. Jadi kita pasti memang banyak pengalaman dan cabaran yang hadapi semasa menyelamatkan kucing jalanan ini. Jadi apakah antara cabaran tersebut Cik Tuti? Antara cabaran yang saya pernah lalui adalah semasa saya nak menyelamatkan kucing tu, saya dicemooh. Sebab ada satu insiden yang betul-betul terkesan di hati saya. Saya cuba nak menyelamatkan kucing tu sebab saya tengah duduk dekat meja sebelah lah. So kucing tu dekat bawah meja sebelah tu, dia minta makan. Makan, dan kucing tu just miau, minta makan, pergi keliling apa semua. Dia tidak diindahkan. Tidak diindahkan langsung. Lepas tu of course dia macam mengiau lagi, lebih agresif. So saya melihat sendiri dia ditendang. Saya terus automatik saya terbangun dan saya ambil kucing tu. Saya pergi ke bawah meja, saya ambil kucing tu. Lepas tu saya dicemooh, dia cakap, "Gila perempuan tu, nak nyelamat pusat, panggil tepi depan meja." So, saya terus ambil kucing tu, saya bawa dalam kereta sebab saya sebagai penyelamat kucing-kucing jalanan, dalam kereta saya memang ada tersedia barang-barang untuk menyelamatkan kucing seperti carrier. Especially carrier yang paling penting lah, sebab apabila saya dapat kucing memang saya masukkan carrier ataupun kandang kecil. And then saya ada juga masa yang kalau kucing yang susah dia sakit, dia susah
pegang susah ditangkap, itu pun ada cabaran je. Saya kucing yang terakhir saya selamatkan. Ni lagi mencabar, memang betul-betul mencabar saya. Saya kucing tu, saya ingatkan dia tidur. Dia tidur dekat satu area yang ada rumput di King Center. Dia tidur situ, dia ada bunyi. Saya tengok, kucing. Saya ingat dia lapar, dia tidur. So saya bagi makan kucing. Dia tak dapat bergerak tau. Dia mengesot. Dengan tidur dia mengesot. Dengan muka dia ada luka parang. Dia memang tak boleh bergerak. So saya nak pegang dia, dia macam dia takut lah. Sebab dia takut disakiti. So saya macam, aku mesti selamatkan kau. No matter what. Hari dah pukul 12 tengah hari, memang panas. Tidak ada orang lain yang nak nolongnya. Saya pergi ke kereta, saya ambil alat penyelamat, saya ambil glove, saya ambil jaring, saya bawa carrier. Saya pakai glove, saya cuba pegang dia melawan. Agresif. Agresif. So saya ambil jaring. Saya serkut dia dengan jaring. Itu pun dia masih meronta. So saya pegang belakang dia. Dia gigit saya. Dia tarik baju, koyak baju. Tapi niat saya mesti diselamatkan. So masa tu saya seorang, sebab individual rescuer kalau dia seorang tu memang masalah, dia payahlah sebab itulah saya pun dapat merasakan cabaran kepayahan yang berat tu. Inilah penonton, saya merasa bangga dengan Cik Tuti. Kalau bukan beliau, siapa lagi yang menolong? Kalau bukan bukan saat itu, siapa lagi nak membantu kucing-kucing jalanan seperti ini? Sebab rata-rata manusia ni kita dilahirkan dengan sifat kasihan, tetapi kita tidak menggunakan sifat kasihan ini secara orang cakap secara penuh, meluas. Kita hanya kasihan kepada diri kita saja. Kita harus bersifat kasihan terhadap sekeliling kita, tak kira daripada haiwan, tumbuh-tumbuhan. Kadang-kadang saya pun merasa cabaran yang Cik Tuti ni kongsikan ini macam ada yang part menendang tu, saya macam macam geram pula, macam tapi sampai hati apa kan. yang seperti yang Fatah kongsikan kan, manusia ada sifat kasihan dan penuh kasih sayang, tapi apa yang menyedihkan tu ada juga golongan manusia ini Fatah yang tidak memberi kemanusiaan, yang berlaku kejam terhadap binatang-binatang liar ni. Seperti yang Cik Uti kongsikan, mereka hanya meminta makanan sebab mereka tak boleh bekerja. Kalau mereka bekerja, mereka takkan minta makanan. Sebab mereka minta. Tapi saya pernah nampak di kedai lah, saksikan sendiri orang kedai tu sendiri menjirus air panas di belakang kedai tersebut Fatah. Tu saya pernah nampak. Yang tu adalah perbuatan yang zalim terhadap haiwan kita. Manusia ni dihadirkan dengan akal. Jadi kita kena gunakan akal fikiran kita dengan betul. Jadi sepanjang Cik Tuti menjadi salah seorang sukarelawan ni, apabila Cik Tuti dicemuh dengan komen-komen negatif, bagaimana Cik Tuti mengatasi komen-komen negatif ini? Okey, kalau saya dicemuh secara spontan di depan-depan, so saya just senyum. Saya cakap minta maaf, saya nak selamatkan kucing. Saya terus lari. So saya terus bawa kucing tu ke tepi. And then kalau ada yang cemu-cemu dari belakang tu, so saya cuma dalam hati saya lah, saya kata saya cuma boleh berdoa semoga hamba Allah yang mencaci saya, mencemu saya ini satu hari dia akan dikurniakan sifat sayang haiwan. InsyaAllah, amin amin. Saya pun mendoakan sebegitu. Tadi seperti yang Cik Tuti kongsikan, bukan saja kucing jalanan tetapi anjing turut Cik Tuti selamatkan. Jadi kita seperti kita tahu dalam Islam itu hukumnya adalah najis haram ya. Betul kan saya kalau saya salah? Jadi tidak, tapi dalam Islam juga tidak mengajar untuk berlaku kejam terhadap anjing walaupun mereka adalah najis yang berat. Bagaimana Cik Tuti sendiri apabila menyelamatkan anjing dengan berpakaian menutup aurat yang sepenuhnya, lepas tu ada segelintir netizen yang melihat tu pasti mencemu kan? Pernah tak melalui situasi ya, pernah. Sebab tu di dalam kereta saya sentiasa ada glove. Glove getah panjang. Kalau saya nak menyelamatkan, okeylah, nak menolong lah yang
ada anjing kecil tu kan. So saya pasang saya glove, saya ambil, just saya letak dalam carrier and then saya bawa pergi yang nak adopt tu lah. Tu je lah. Itulah cakap. Bila kita kena melihat juga penonton-penonton Sharon ni, Cik Tuti, kepada sifat manusia ni, adakah mereka ni sifat open minded ataupun tidak. Bila tidak open minded, itulah jadinya mereka orang cakap sering nak mencemuh dengan perkara yang tidak relevan. Salahkah kita nak menolong anjing, sedangkan kita sebagai manusia kita kena bersifat meluas dalam mengasihi haiwan ini. Jadi bagaimana Cik Tuti, mungkin ini soalan yang terakhir, macam mana Encik Tuti mendapat dana untuk menghidupkan Tuti Shelter ini dan apakah harapan Cik Tuti juga sebagai sukarelawan yang menyelamatkan haiwan jalanan ini? Okey, seperti mana yang umum segelintir orang tahu, saya ada mempunyai Tutis boarding. Boarding tu is hotel kucing, which is saya dah menjalankan perniagaan ni selama 3 tahun. Saya mendapat pendapatan untuk menyara Tutis Shelter daripada Tutis boarding, sebab di Tutis boarding ada 10 ekor kucing yang permanently saya jaga, dan tuan punya kucing akan membayar saya tiap-tiap bulan. Dia tahu sendiri dia tanggungjawab dia. So saya tidak mempunyai masalah. So saya pendapatan dari situ akan saya cover balik ke Tutis Shelter. And then ada juga individu yang berhati mulia. Dia menyumbangkan tiap-tiap bulan, dia akan menyalurkan sumbangan kepada saya lah. Sumbangan berbentuk makanan kucing, pine boots, and then peralatan macam pet sheet untuk kucing-kucing yang sakit lah. Barangan kucing lah. Sekali lagi kita ucapkan Fatah, sebab kita tahu tak cukup masa. Tak cukup masa. Bila bercakap pasal membela haiwan terbiar ni, memang kita tahu topiknya sangat luas. Apapun kita ucapkan terima kasih kepada Cik Tuti, dan kita berdoakan supaya shelter Cik Tuti juga akan terus berkembang. Dan kepada penonton di rumah, sekiranya anda ingin menyumbang kepada Cik Tuti Buaridi yang merupakan pengurus Tutis Boarding dan Tutis Shelter, anda boleh menghubungi beliau di mana, Cik Tuti? Boleh menghubungi saya melalui Facebook saya, iaitu Tuti Intan Sofia, dan boleh direct inbox saya. Just directly inbox saya, memang saya akan respon. Itu saja. So dari situ kita akan berkomunikasi dengan lebih lanjut lah. Jadi itu saja setakat untuk topik yang pertama ini. Kita akan kembali kepada topik yang kedua. Jadi jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Baik, kembali bersama dengan saya Fatah Burhanuddin dan Sharon Kezia. Tadi kita bercakap mengenai bakti amal menyelamatkan haiwan. Tapi kali ini topik kita lebih kurang sama, tetapi tetamu yang berbeza, iaitu menyelamat dan amal membantu haiwan jalanan. Haiwan merupakan antara makhluk Tuhan yang mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan manusia, tidak kira secara langsung ataupun tidak. Sebahagian besar manusia ini menggunakan sumber haiwan ini bukan saja kepada keperluan makanan saja, ya. Malah ini juga sebagai penjanaan sumber ekonomi negara, dan tanpa kita sedari juga sebenarnya ada segelintir masyarakat yang berhati mulia, yang prihatin terhadap haiwan-haiwan dan tidak pernah merasa jijik ataupun takut untuk membantu haiwan jalanan ini. Jadi bersama dengan kami hari ini Linda Chai, seorang sukarelawan yang suka menyelamatkan haiwan-haiwan jalanan. Selamat datang. Thank you. Sihat? Sihat. Bersama kami pada dalam siaran Sejahtera Asia. Saya seronok hari ini sebab topik kita hari ini semua pasal menyelamatkan haiwan jalanan seperti kucing, seperti anjing, dan mungkin juga ada haiwan-haiwan lain yang mungkin jarang-jarang kita dengar tapi diselamatkan oleh sukarelawan Linda Chai ini. Jadi Cik Linda Chai, sebagai pemudaan, apa pendapat puan tentang kerja amal kepada haiwan?
Yang ini kerja ini memang memuaskan hati kita. Pasal anjing, kucing ke apa yang di jalan lah. Yang kami jumpa kalau masa kita di jalan. Kalau kita selamatkannya kan memangnya terbiar. Terbiar ya ada yang benci lah, ada yang nang dibuang ke apakah. Memang dalam perjalanan ini dah lebih 10 tahun lah. Kami terjumpa anjing yang dibuang di Batu 10 lah, terus terang. Pasal kami di area sih ya. Nang start dari ya lah kami nangganya kesian. Disepak apa semua lah ada lah. Jadi kalau kita nolong siapa lagi kan? Betul. Selain bukan semua orang mau itu. Yang ada tengok yang memang cakap bagus mati aja, buang ke tong sampah kah. Macam itu ada juga. Itu ada Ya. cemuhan yang sangat tidak baiklah untuk diamalkan. Betul. Memang sanggup juga mereka mengeluarkan kata-kata seperti itu kan Fatah. Jadi Kak Cik Chai, kita nak tahu juga sama ada Cik Chai ni sukarelawan seperti Cik Tuti yang individu ataupun ada kumpulan. Individu. Kami tu memang individu, tapi kami ada bekerja sama dengan SPCA, dengan SOS, bekerja sama juga untuk nolong yang di area-area kami siap. Kalau ada kes apa orang lapor, kami akan tolong survey. Ada kes yang kami nolong rescue, kami survey dulu, and then tim kami akan nolong night. Sama-sama untuk rescue. Habis ya kalau tak ada orang foster kami membawa balik. Macam itu. Jadi bagaimana Cik Linda mula menjadi seorang sukarelawan menyelamatkan kucing dan anjing jalanan ini? Yang sebenarnya kami di rumah dulu memang ada 3-4 ekor aja anjing, kucing. Habisnya sering kami ke Batu 10 lah. Malam-malam ada kali kita pergi sana kasih makan. Macam tu nangga ada orang buang. Mulai memang ada 2 ekor anak anjing orang buang. Tapuknya di dalam toilet, dalam jamban sia. Jadi kami bawa balik lah. Bawa balik, and then seringlah kita pergi sana nangga. Ada yang di sana yang kecil-kecil memang dibawa balik. Biasanya dibawa balik. Tunggunya ada divaksin apa, memang look for adopter lah. Adoption drive under SOS, SSPCA. Tapi masalah tu, kalau anjingnya dah besar sikit orang dah tak mau. Betul. Kalau anjingnya nang anjing biasa, local dog. Orang ada local dog. Kalau cakap kasar, orang cakap laki akau Cina lah. Laki akau. Ya, anak anjing kampung lah. Orang ada lah. Jadi orang tak mau. Kalau pedigree memang nombor 1 lah. Betul. Nombor 1. Everybody every day saying, aku mau pedigree. Kita sibuk nanya. Memang orang mau dulu. Jadi biasanya nak anjing kampung tu, biasa kami inang sampai ada adoption sekali, 1 shot, 2 shot jadi. Memang disimpan di rumah. Ya sampai rumah aku sampai ada 30 lebih ekor. Sampai masa anjing aja. Kucing 20 lebih. Wah. Pasal nak dekat 60 Fatah. Dah besar kita dah sampai hati. Lagi yang cacat. Betul. Kalau yang cacat apa semua orang akan mau. Betul. Ya. Jadi tadi Cik Tuti dia bercerita mengenai cabaran dia. Cabaran dia agak perit. Jadi kita nak tahu juga macam mana cabaran Cik Linda ni dalam sepanjang pengalaman menyelamatkan haiwan kucing dan anjing ni. Banyak. Kalau memang mau cerita 1 jam. Sehari pun tak habis. Cukup. Tapi saya cakap yang lebih dahsyat lah ya. Yang ada kes memang di area Batu 10. Ada sikit kes tu. Tapi anjing tu bukan buang. Nya terjatuh dari hailak. Terjatuh dari hailak. And then tuannya datang balik pusing carinya, aku rasa sekali 2 aja. Kami tangganya masih berantai. Anjingnya masa ya mungkin ada sekitar 5-6 bulan besarnya lah, anjing hitam. Habis masa tu kan masih mula jalan divider, in between divider. Nya sering di dalam in between divider depan giant pada once ya. Jadi kami setiap malam kan kami keluar kasih makan sudah anjing-anjing liar. Masa ya belum start rabies. Belum lagi epidemic rabies. Jadi setiap malam jam 9 start kami dah ronda beri makan sudah anjing perjalanan. Then tu anjing tu kami 3 bulan baru dapat tangkapnya. After 3 months. Sampai kami camping, pasal kami dah tahu masa ya dah start rabies. Dah start kaling, sudah bunuh anjing kan. Jadi anjing yang di sana, yang di inang saya memang dikasih makan saya. Semua dibawa balik saya. With the help of SOS lah.
Sudah sama-sama kami tangkap, semua aku bawa balik yang anjing perjalanan sia. Tinggal seekor tu saya dapat. Jadi malam-malam kami jaga sampai Nangga ada council dah tunggu tangkapnya. Jadi dalam 2 malam baru kami dapat tangkapnya. Kami pukul 3 pagi camping sia sendiri. Masa saya yang dahsyatnya sikit lagi aku dilanggar. Sudah mau tong sampah kan keluar jalan masa pukul 2. Sudah si tahu aku rasanya orang ingat jumpa hantu lah. Masa aku diri aja di corner nak Batu 10 ya. Berdiri aku lagi nangga anjingnya aku berinya ubat tidur terus terang. Aku tunggunya tidur. Tapi ngasih tidur. Pasal ubat tidur yang diberikan manusia punya si tidur. Jadi tong sampo motor yang datang macam tu. Aku pun terkejut aku rasa. Aku terus lompat masuk ke rumput lah. Habis ya masa saya jam 3 pagi lah. Aku terus balik lah lepasnya. Then next day aku pergi nangga anjingnya masih sia. Dan malam ya aku pray lah. I pray to God. Nolonglah Tuhan. Tok beri aku chance untuk selamatkan anjing tu. Sebelum terlambat lah. Macam tu. Jadi pukul 1 pagi aku dah tunggu sia. Aku berinya makan ubat. Tapi masa saya aku si nangganya. Aku dah ambil nasi. Aku cari. Aku mbak ubat dengan makanannya nak. Aku cari-carinya si ada. Dan aku nangga in between ya. Aku nangga ada yang macam tu palaknya. Pergi aku ngagaknya. Padahal Tuhan dah nolong aku. Macam ni ya caranya. Nak divider ya kan ada yang hitam kuningnya, nak simennya, nya pun tali tersangkut. Tersangkutnya. First time-nya tersangkut dalam lepas 3 bulannya. Masuk aku dalam, aku terus macam tok ambilnya aja. Nya terus macam tok, aku terus pegangnya. Terus aku panggilnya, aku datang nolong kita kemandangannya. Dan masuk, mbak aku balik. Itulah pengalaman yang terasa sebab ya, Sharon. Saya setiap kali saya jenis yang mudah tersentuh hati Sharon bila bercerita mengenai lagi-lagi mengenai haiwan ni, tak kira kucing ke anjing ke burung ke. Bila kita melihat inilah pengorbanan seorang sukarelawan. Mereka tidak meminta kita untuk mengasihi mereka ni sukarelawan, tapi mereka meminta kita untuk mengasihi haiwan-haiwan yang terbiar ini. Sesungguhnya ini adalah orang cakap sifat yang mulia lah. Lagipun kita berkongsi dunia ini dengan haiwan-haiwan yang terbiar sebenarnya Fatah. Sekiranya kita tak suka pun binatang tersebut, tolonglah jangan menganiaya mereka. Itu saja yang diminta oleh sukarelawan-sukarelawan ini. Selepas ni kita akan ketahui lebih banyak lagi tentang tugas dia. Kita dah ketahui tentang cabaran. Selepas ni kita akan ketahui bagaimana dana yang diperuntukkan. Dari mana beliau mendapat dana untuk meneruskan menyelamatkan haiwan-haiwan yang terbiar ini, semuanya dalam Sejahtera Asia. Ya, kembali bersama saya Sharon Kezia dan Fatah Burhanuddin bersama dengan tetamu kita Puan Linda Chai yang merupakan seorang sukarelawan dengan topik kita pada pagi ini, menyelamat dan amal membantu haiwan jalanan. Jadi perdana yang baru bersama kami, banyak yang telah dikongsikan oleh Puan Linda tadi sebentar tadi Fatah, di mana terlihat memang banyak cabaran yang terpaksa dilalui oleh beliau, pengorbanan yang dilalui oleh beliau sampai pukul 2-3 pagi itu bersengkang mata semata-mata ingin menyelamatkan haiwan-haiwan terbiar ini. Tapi boleh Puan Linda kongsikan kepada penonton, adakah dana yang digunakan adalah daripada diri sendiri atau ada sumbangan daripada orang ramai? Kebanyakan sih sendirilah. Cuma sekarang memang saya tak ada kerja tetap lagi macam dulu. Dulu saya kontraktor dengan Sakra. Tapi sudah berapa tahun tu sudah tak ada. Jadi kerja yang odd job lah, apa-apa yang ada kali jadi pet taxi. Habis ada nolong kawan hantar barang macam tu lah. Untuk kasih makan. Jadi kemampuannya apa yang ada juga kawan seorang dua yang nolong. Ya macam ada yang report ke saya nanti untuk selamatkan anjing, nolong. Jadi saya bawa balik. Nanti setiap bulan dia ada kasih beras apa macam itu untuk makan. Itu saja. Jadi sekarang pun ada pandemic time.
memang ada susah sikit lah. Okey, baik. Ya. Menyelamat dan memberikan perlindungan kepada kucing dan anjing di jalanan adalah satu kerja mulia ya. Tetapi bagi segelintir masyarakat masih membuang kucing ataupun anjing mereka di jalanan disebabkan beberapa faktor tertentu seperti kucing cacat dan sebagainya. Jadi betul. apakah pendapat Cik Linda berkenaan dengan pernyataan ini? Saya pun tak pandai cakap lagi manusia sekarang. Biar aja dia tak cacat, sekarang orang rasanya sudah malas. Kalau dia kecil kan comel, orang suka. Betul. Kalau dia sudah tua, hakikatnya. iya. Betul tu Itu kan. hakikatnya. Jadi Sedih kalau lah, memang hakikatnya dia sudah sedih. besar, orang sudah, oh anak saya sudah tak mau jaga, saya buanglah. Kalau tak dia jaga, oh tak apalah, saya simpan di batu 10, di batu 7 market. Pandai dia cari barang makan. Macam itu pendapat orang kan. Ya biasanya macam itu. Itulah saya harap-harap pun macam itulah orang, kalau memang dia orang pandai fikir macam ni, kalau dia pandai sunatkan castrate kucingnya, anjingnya, tak akan dia beranak banyak-banyak kan. Betul. Kalau manusia ini ada yang sejenis, memang dia orang punya fikiran, oh itu dosa kok, tak boleh katanya. Ya, pasal saya orang ada banyak yang kalau saya orang jumpa, memang biasa saya orang kasih nasihat, apa hal kamu tak potong aja, nanti tak beranak, tak perlu kamu buang. Dia cakap, oh dosa kalau saya sunat dia. Habis kamu buang itu Tidak berdosa. tak dosa ke? Ya, macam itulah. Jadi pendapat saya memang manusia ini saya tak pandai cakap lagi. Terus terang. Itulah manusia Saya ni tak tahu lagi. berbagai Nak cakap. ragam. Ada yang Ya. baik, ada yang bertindak kejam. Itu kita tidak nafikan. Ya itu ya. Pernah tak dalam situasi tengah menyelamatkan anjing ataupun Ya. haiwan peliharaan ni, Puan Linda ni terserempak, kebetulan tengah nak menyelamatkan anjing tu, mereka buang binatang depan Puan Linda. Ya, kalau memang buang macam itu, Ha. terus terang, saya belum ada jumpa. Tapi Aha. buang dalam rumah saya ada. Oh, Oh. Buang dalam rumah saya anjing. Sama anjing sama Mhm. anaknya. Mhm. Saya sudah dapat orang itulah, terus terang lah. Tapi anjing itu dibuang dalam rumah saya, pastilah digigit anjing besar saya kan, yang kecil. Mak anjingnya masih dengan saya. Tapi saya sudah hantar ke rumah orang tua itu, saya terus sudah saya jumpa dia, sudah terus terang lah marah. Jadi Saya punya jadi pernah tak macam bila melihat cerita Puan Linda ni kan, dia banyak cabaran yang macam hampir sama dengan Puan Tuti tadi. Jadi pernah tak Puan Linda mendapat, mestilah, ni saya yakin, mesti pernah menerima komen yang negatif semasa dalam misi menyelamatkan haiwan ni. ada, Ada? memang ada. Orang yang fikirnya kita banyak duit kan, banyak duit apa kita asyik beri aku nasi, apa you mau kasih makan yang anjing di jalan. Biasa ada juga. Ya, ada yang macam itu. oh pertikaikan Ya, juga. ada yang juga banyak duit kasih anjing makan. Itu anjing korap, apa kita mau beri makan? Macam itu. Apa bagus kita beri aku? Aku akan tanya macam itu, kita cacat ke? Katanya. Kalau kita cacat, aku akan beri. Terus terang. Bukan anjing, macam ada orang yang ada kurang seman di Batu 10 jalan-jalan. Kalau saya jumpa pun saya beri untuk beli makan. Si kita berinya banyak, tapi beri untuk beli Cukuplah nasi. ikut kemampuan. Macam itu. Kesian juga kita nanggakan. Betul. Ya, banyak-banyak lah. Ada orang yang cakap kami orang tu ada di kena marah. Oh, kita orang selamatkan anjing kucing ini. Kita orang yang menyebabkan rabies. Pasal kita orang yang mau macam tak tahulah. Tak tahu lagi mau cakap macam mana lagi. Faham saya perasaan Yang itu. pentingnya saya orang yang dapat saya rescue memang saya bawa balik lah. Cuba sedaya Itu upaya lah saja. untuk menyelamatkan. Itu. Tapi seperti yang Puan Linda kongsikan tadi, Ya. satu rumah tu ada dalam 60 lah lebih kurang Ya. kucing dengan anjing kan. Ya. Jadi bagaimana penerimaan jiran-jiran? Sebab dengan bunyi Betul. disalahkan anjing, lepas tu Salahkan mungkin anjing. dengan bau najis yang tidak menyenangkan. Ya, itu memang setiap hari memang cuci 2-3 kali lah. Memang setiap hari dicuci, habis anjing kucing saya pun tak bising. Kecuali ada orang stop di depan. Pasal rumah saya terus terang bukan besar. Cuma corner aja. Corner aja. Jadi memang ditutup habis pakai zinc lah terus terang. Jadi anjing saya tak nampak. Kecuali ada kali orang heran, mungkin orang fikir apa yang diinang aku buaya kan dalam. Ada juga orang pernah saya tengok palak buk, tengok di atas, tengok di tepi tu, tengok anjing saya tahu. Jadi mengamuk lah.
Ya. Faham. Ya. Adakah misi menyelamat kucing dan di sebalik kesedihan adalah kita melihat keceriaan sebenarnya Ya. berlaku. Tapi adakah misi menyelamat kucing dan anjing dalam musim pandemik ini terjejas ataupun masih diteruskan macam biasa? Masih diteruskan, cuma jamnya aja. Jamnya kalau ada kali kita sempat, kalau malamnya jam 10 kita mesti balik. Betul. Jadi ada masalah sikit pun dalam jarak jalan kan 10 kilometer. Jadi ada kes yang sulit kalau minta bantuan dari tim kami SOS tim. Ada kali dia orang ada sulit sikit lah mau datang. Pasal jaraknya kan. Betul. Ya, jadi kami orang akan usaha sendiri. Kalau emergency case apa boleh buat dah. Dia orang yang akan buat. Ada kali accident case yang terlalu dahsyat memang mesti pasal anjing ini kan lain yang garang. Ya, biasanya satu orang sih tak dapat. Betul, ada perlu Mesti ada rakan lain bantuan, untuk ya. membantu jugalah sebenarnya. Ya, untuk satu ya. Biar aja papi aja yang 3 bulan kalau dibuang orang memang ya tetap garang. Ya. Ada barusan yang terkini kan yang terbaru. Yang di jalan dekat Taman Cempaka, Maratuang. Aku on the way pulang, turun kerja nangga ada apa yang sedang grab motorbike ya berhenti. Yang ada papi yang baru 2 bulan ya di jalan di tepi jalan macam tu aja. Kami pusing balik lah ambilnya. Pasal kalau aku balik ambilnya aku rasa yang akan jadi apa yang Yalah, mungkin tak hidup sampai ke hari ini Tak juga akan. sebab dengan Tak usia akan. yang masih muda. pasalnya nang di jalan besar, Betul. nang di main road. Ya. Macam selama Puan Linda menjadi sukarelawan kan, pernah tak mungkin mengalami kecederaan semasa menyelamatkan haiwan tersebut? Ada. Kena gigit anjing rabies pun pernah. Oh. Ya, anjingnya nang kami tangkap di M10 masa starting rabies ya. Dah dihantar ke DBS dan confirm rabies. Kami dah vaksin memang sudah PEP lah. Kami memang diberi PEP. Ya. Ini mungkin cakap itu pengalaman mengajar kita sebenarnya. Mengajar kita menjadi erti sebagai seorang manusia yang bersimpati. Jadi ini mungkin akan melabuhkan tirai kita untuk episod hari ini. Apakah yang ingin disampaikan oleh Cik Linda kepada semua pecinta haiwan maupun kepada mereka yang berniat ingin menderma bagi membantu haiwan jalanan ini? Puan Linda. Saya ada permintaan cuma kalau boleh ya orang tolonglah sunatkan anjing kucingnya. Jadi biar tak ada banyak yang dia kan keliaran. Betul. Pasal kemampuan memang ada tahapnya. Saya sendiri pun sudah terus terang tak mampu lagi. Terus terang. Aku pun mimpi lah tuh. Aku mau set up mini shelter di bawah ada sikit tanah ya. Jadi kalau ada dana memang saya mau mula shelter lah untuk sudah ini kan di tempat kawasan yang kecil. Ya berlari-lari sana kan bertemu muka atau muka sesuai lah, kecilnya. Padat. Betul. Ya, Jadi terima padat. kasihlah kepada Puan Ya. Linda, Cik Linda Chai sebab berkongsi pengalaman yang happy bagi saya yang Dan satu kebanggaan lah. Dia satu kebanggaan kita pun nak wawarkan di sini ya kepada semua masyarakat. Sekiranya anda ada melihat golongan individu yang tidak bertanggungjawab melakukan penganiayaan terhadap haiwan peliharaan mereka ataupun haiwan-haiwan jalanan, segeralah melaporkannya kepada pihak yang berkuasa. Betul. Kita ada Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak. Anda boleh melaporkan kepada mereka directly dekat Facebook ataupun dekat laman web mereka rasmi lah. Jadi setakat ini saja perkongsian saya dan Sharon pada kali ini. Sehingga kita jumpa lagi esok hari. Kita akan berjumpa lagi. Jumpa lagi esok hari. Jadi jangan ke mana-mana. Bulat tak nak berhenti ke? Nak manja ni kata. Jadi sehingga kita bertemu lagi dalam episod akan datang. Saya Sharon Kezia. Dan saya Fatah Bolhanuddin. Hanya dalam Sejahtera Asia menginspirasikan duniamu. Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Bye-bye. Bye-bye. Sharon happy sangat tu